Aduh, adakah dia menikah dengan bangla hak jaga banglo ujung tu? Ui, combi, kalau Rita pemalu tak tahu mana nak kat muka. Loh, bukan tengah Rita saja. Semua pakak-pakak malu lah bila dengar. Sempaklah dada ni hangat. Semua. Ya, bila lagi cik pasang ekor ni ya. Combi pun dong malu. Awak pula tak malu. Semua malu. Mai minum. Banyak ini dia import mahal. Banyak. Aduh, banyak sungguh. Apa? Tangkap basah. Kena tangkap basah. Dengan siapa? Siapa dia? Bila? Tak mana? Loh, tak apa. Loh ni juga kami sampai nah. Ha. Jom. Kena pilih berita sensasi. Awak telefon ikat getah. Hak ni lain clear. Lain clear. Baliklah Jombi oi. Ni bukan pinjam Jora punya ke? Ya, siapa kata? Dia yang pinjam dari Cik. Jom. Makan ubat oi. Kasut Oh, gold. wow. Tumbler gold. Air pun emas tu. Ini yang Ustaz Azam duk sebut-sebut tadi ni. Cerita pasal lah orangnya. Pasal apa dia panggil Cik Mai sini nak cerita pasal Mai ni? Terus lajak dia. Ini Pasal dia. apa ni? Ini pengacara Pasal inilah tetamu kita, Iqbal Razia. Baik, terima kasih Iqbal Razia bersama kita dan juga di studio seperti mana kita dah katakan tadi, Datin Profesor Madya Dr. Izrin Ismail, Timbalan Dekan Penyelidikan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum kedua-duanya. Sihat eh? Waalaikumsalam, sihat. Kira saya bayangkan ceria. Iqbal datang hari ni dia jadi macam yang orang buat show tepi jalan Goldman tu. Wish. Gold semua. Duduk tegak je. Kalau betul tak boleh bergerak lah aku. Okey, baik. Kita nak buka soalan kepada Datin Profesor dulu. Silakan Syirah. Okey, baik. Kita bercakap mengenai emas, simpanan atau pelaburan. Pertama sekali mesti orang di luar sana nak tahu apa bezanya emas yang kita pakai, emas pelaburan dan juga emas simpanan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali terima kasih menjemput saya sebagai panel. Bukan panel lah, kita untuk bersembang saja kan. Betul. Saya ni sebenarnya orang kewangan. Okay. Jadi kalau tengok tak ada pun emas. Bukan urus saya lah pakai. Jadi kalau tanya pasal pelaburan emas ni, beza antara pelaburan dan simpanan emas, kalau yang orang biasa faham, simpanan emas tu dia secara fizikal. Ada emas tu berketul-ketul lah macam tu. Pelaburan emas selalu orang ingat yang digital, yang tak nampak ni macam akaun emas, yang beli macam secara online lah, sijil kita tak nampak emas tu kan. Sepatutnya nilai dua-dua tu lebih kurang sama. Tapi pada pendapat saya, sejak banyak scam yang melibatkan pelaburan emas ni, cadangan saya kalau nak melabur dalam pelaburan emas yang sebegitu, pasal kita rasa mungkin lagi selamat atau lagi senang. Tak payah simpan, tak payah nak beli safe deposit box, tak payah beli insurans ke apa kan, kita melabur situ. Tapi kerana banyak sangat scam, jadi kita kena ambil kita punya tanggungjawab sendirilah untuk memastikan benda tu betul. Macam mana nak tahu betul? Kita kena periksa betul-betul. Tak boleh tengok siapa yang macam katalah ada influencer ke, ada orang yang promo ke, kita tak boleh saman dia kalau benda tu nanti benda tu tak betul ke, atau kita dapat tahu dia scam ke, duit hilang ke, dia tak tanggungjawab. Duit kita. Jadi kita ambil tanggungjawab, kita pastikan betul-betul. Jangan ikut kawan. Kawan kata dia dah buat, dia dah masuk duit, dia dah untung, kita pun nak untung sama kan. Prof, saya nak tanya, yang macam sijil lah, ini memang saya betul-betul tak tahu tau. Tapi kadang saya tertanya,
Tak ke sepatutnya kalau kita kata pelaburan, kita kena nampak fizikal emas tu. Dia mungkin tunjuk, tapi lepas tu dia jual banyak-banyak sijil. Ada ke? Macam satu benda tu, yang dibagi kat kita, banyak pula sijil dia buka. Ya, betul. Kita tak tahu, tak dapat nak pastikan. Untuk nak tahu, dia sebenarnya patut dia ada trustee atau dia ada pemegang amanah dia. Dan selalunya dia kena institusi yang berlesen lah untuk buat ni. Jadi kita kena cek bawah bank negara ke, kalau dia simpanan atau bawah Suruhanjaya Security ke, dia mesti ada dalam dapat lesen untuk buat ni. Kalau yang online tu saya rasa kita kena berhati-hatilah. Yang pada saya punya experience lah kan, tengok kadang tu orang tu tahu benda ni mungkin dia macam scam lah. To be true lah. To be true memang selalunya memang tak true lah. Cuma kalau yang terasa nak cuba juga pasal kawan kita ke saudara kita dah untung, masuk duit yang kita rasa kalau hilang tu anak kita taklah kebuluran lah. Macam tu. Maknanya kita kena cepat-cepat keluar sebelum benda tu just terlingkup ke situ lah. Tapi saranan saya kita jangan support pun. Nanti kita punya support, kita masuk duit tu, benda tu nanti berkembang nanti. Betul, Prof. Ini saya nampak tumbler tadi dah kena bayar zakat ni tumbler ni. Zakat, kasut zakat, semua zakat atas ke bawah semua bayar zakat. Kalau melebihi tadi bab kata Ustaz Azam tadi kan. Jadi Arifah sendirilah, apa sebenarnya Ustaz tadi dah sebut tadi Dr. Ifah betul lah ini dia. Apa sebenarnya kepuasan memiliki dan memakai emas ni? Yang pernah mungkin antara lain yang boleh dikongsikan. Saya dulu dia macam ni lah. Saya ni selebriti kan. Ada masanya saya gila ke handbag. Okey. Gila beli branded handbag. Lepas tu saya fikir saya rasa saya buang duit. Buang duit kat handbag tu sebab apa? In the end tak jadi apa pun. Tak, macam kalau katakan saya, yelah kita tak minta benda ni kan. Apa-apa kalau dalam kesulitan satu hari nanti kalau saya nak jual pun tak ada nilai. Nilai tak seperti yang kita beli. Tetapi kalau saya berkumpul emas, beli emas sebagai untuk perhiasan atau pelaburan, benda tu akan jadi satu jaminan untuk saya masa yang akan datang bila saya berada dalam keadaan susah ke apa ke, menjamin. Jadi saya ambil iktibar, saya cakap okey, I stop beli handbag yang mahal ni, I beli emas, sama ada emas perhiasan yang I boleh pakai hari-hari ataupun emas yang I boleh buat pelaburan. Jadi itu peringatan saya, dan saya pula bermula daripada emas yang kecil-kecil, yang 1 gram, 2 gram, 3 gram, daripada yang nak pakai pun sendiri pun daripada kecil sampailah yang besar-besar I buat simpan. Kalau katakan macam tadilah, kalau kata kita sesak-sesak pun, kalau kita pergi gadai lah contoh pun, kita ada nilai dekat situ. Tambahan pula sekarang ni, semalam saya pergi kedai emas, saya tengok 1 gram sekarang ni kalau 916 dah 300 lebih dah. Dan masa kita beli dulu mungkin harga dia 100 lebih segram, 200 lebih segram. Tapi ada nampak keuntungan dia. Tapi kita kena, kalau nak simpan emas ni, nak beli emas, kena sabar. Sebab harga nilai dia lambat susut, tapi dia akan naik. Turun naik. Dia bukan pelaburan yang setahun dua lah saya ingat. Dia kena simpan. Dia kena simpan. Masa panjang. Macam mak-mak kita dulu kan simpan lama sampai ke anak cucu. Zaman dulu, katalah zaman 80-an dulu kan mak kita beli emas tu baru berapa ringgit je 1 gram. Tapi kalau ada lagi emas tu sampai sekarang ni, dah nilai dah berapa dah? RM300 lebih. Dah lain yang pakai semua tak ada. Gigi emas tu pun boleh buat gadai. Kan? Kita dulu gigi emas kan? Nampak tak? Tak gadai. Jadi setakat hari ni dah berapa kilo dah simpan? Janganlah tanya berapa kilo. Kang tak pasal Kang. Kan? Tapi macam saya cakap lah, kalau you ada lebih kemampuan you simpan emas, buat pelaburan emas, you kena bayar zakat. Itu yang sepatutnya. Betul. Sebab apa? Kita menyucikan harta kita. Dan kita dapat berkongsi rezeki kita pada orang-orang yang sedang susah lah kat situ. Itu yang paling penting lah. Nak beli emas juga, tapi you kenalah bayar zakat. Zakat emas lain, zakat fitrah tu lain, kena bezakan. Itu semua tak sama.